Bismillah. Sure. Sampai mana? Ada yang kita tajuk baru masuk. InsyaAllah. Tim bab baru seksa kubur. InsyaAllah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kufar wa min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halal haram wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi barakati syarifa antuhil wa dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun wa ta'alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib kita di bulan Muharram, betul? Hari yang keempat 1442, betul 1442 Hijrah. Masih lagi panjang umur kita. Untuk lagi barakah pengisian kita petang maghrib ni, kita mula surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
InsyaAllah kita masih lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, tajuk baru bab nombor 3. Betul muslimin, muslimat? Muslimat kata nombor 3. Muslimin? Ada bangkangan? Tak ada. Majoriti sokong. Sokong, insyaAllah. Alhamdulillah. Bab yang nombor 3, yakni bab cerita mendefinisikan, menerangkan secara terperinci seksa kubur dan dahsyatnya. Ya. Bila bab cerita bab kubur ni, maksudnya kita ni ada satu hijrah yang hebat. Betul tak betul? Satu hijrah yang paling hebat, dahsyat, tak tahu macam mana, yang akan dilalui oleh kita semua, termasuk penceramah, daripada hujung dunia sampai hujung dunia satu lagi, habis akan jumpa bab ni. Ya, ini bab hijrah. Hijrah ke satu alam. Satu alam yang dipanggil hidup sesudah mati. Satu lagi kehidupan, ya. Mati kita nanti akan dihidupkan balik, akan diperhitungkan, akan disoal. Tu hijrah yang amat hebat. Sekarang 1442 hijrah, dah masuk 4 hari. Bertambah nombor, bertambah hari. Umur pun bertambah. Betul? Kalau tengok muka-muka semua, memang dah banyak umur. Betul? Banyak umur, bukan sikit punya umur. Semua digelar cikgu Sifu, bukan Sufi, Sifu. Sufi lain pula pergi. Betul? Sifu. Kalau bahasa sekarang, otai. Banyak tak umur dia? Banyak. Ada yang 70, ada yang 60, ada yang 80, ada yang 90. Yang dah sampai ke 95 pun ada. Ada tak sini? Tak ada kat sini ada di tempat lain kot. 95 pun ada. Yang 100 pun ada. Maksudnya apa? Tu, umur bertambah, umur panjang, umur banyak, tapi nak meneruskan hidup makin lama makin sedikit. Masa yang ada tu sebenarnya sedikit. Daripada bila sedikit peruntukan tu? Daripada kita keluar daripada perut ibu kita, lahir je. Orang putih kata once kita lahir aja, maka berkuranglah umur kita. Bila kita ditulis umur kita waktu kita 2 minggu dalam perut ibu kita, dikatakan ulama dalam 2 minggu ditulis umur kita, rezeki kita, ya. Katalah fulan bin fulan umur dia 60 tahun. Kita ambilkan 60 tu panjang ni. Bila umur 60 panjang ni, masuk hari ni dah 4 Muharram 1442 Hijrah. Kita pun menyambut birthday kita, hari kejadian kita. Betul? Berapa dah umur? Hari ni, masuk hari ni birthday saya, umur saya 59 tahun Ustaz. Allah dah tulis 60. Ni 60, setengah pada 60, 30, betul? Tambah lagi berapa? 29. Tinggal lagi berapa? Tinggal lagi setahun. Tu yang Allah tulis. Tahu tak kita? Tak tahu. Masalah besar kita tak tahu bila pergi. Kalau semua orang tahu umurnya, ditulis oleh nurse yang menyambut kita lahir dulu. Semua orang lahir ditulis, hari lahir ditulis, hari mati pun ditulis. Fulan bin fulan. Apa jadi? Penuh surau ni. Surau ni penuh tak? Penuh. Walaupun PKP datang juga surau, tak mau main rumah. Pasal apa? Dah nak mati. Kemana haji? Surau lah. Pasal apa cepat sangat pergi surau? Lagi seminggu. Betul, betul. Bimbang dia. Ni. Sebab tu jangan kita seronok dengan bab umur kita hijrah. Tapi yang bimbang kita tak hijrah. Hijrah ke mati memang ada. Hijrah ke satu alam lagi. Hijrah kita tak habis lagi. Kita akan sentuh bab hijrah. Saya akan bacakan nota daripada Tuan Guru
Dr. Sihabuddin yang buat cerita pasal hijrah. Ada 15 hikmah hijrah untuk umat zaman ini. Saya catatkan ada 15 dia kata. Nanti kita baca poin dia. Nak baca detail tak cukup masa, SOP kena ikut. Okey? Tu salah satunya. Balik pada kitab Siksa Kubur dan Dahsyatnya. Allah Tuhan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an berkata, kami bersama Nabi SAW keluar menghantar jenazah seorang sahabat Ansar. Maka ketika sampai ke kubur dan belum dimasukkan ke dalam lahat, Nabi SAW duduk dan kami pun duduk di sekitarnya. Dia menundukkan kepala bagaikan ada burung di atas kepala kami. Sedang Nabi SAW mengkorek-korek dengan dahan yang di tangannya. Kemudian ia mengangkat kepala sambil bersabda, berlindunglah kamu kepada Allah dari seksa kubur 2 atau 3 kali diulang. Ni perenggan pertama. Ya, diceritakan zaman Rasulullah SAW oleh penulis ni, waktu Nabi kita Nabi Muhammad SAW menghantar jenazah seorang sahabat Ansar. Waktu dikubur, ya, semuanya senyap, sunyi. Nabi pun tak bercakap. Sahabat-sahabat yang rapat pun duduk diam, termenung. Bukan termenung, senyap. Selagi Nabi tak bergerak, dia orang tak bergerak. Tu hebatnya tuan. Taat Rasul. Ya, adab akhlak. Kita sebenarnya, saya nak sentuh sikit lah satu hijrah yang kena jaga. Kena ada buat hijrah kita. Adab-adab kita dengan orang tua, adab-adab kita dan akhlak kita dengan tuan-tuan guru kena jaga. Kadang-kadang lama dah mengaji, tak ada adab, tak ada akhlak, tak dijaga. Ngaji melekat tu tak ada, tersentak, tersentuh tu tak ada, lekatan ilmu tu tak ada. Jaga. Yang paling penting sekarang generasi cucu anak kita, anak cucu kita, bagi tahu, tak kira dia guru agama, guru matematik, guru bahasa Malaysia, guru English, tak kira bangsa apa, tak kira agama apa, ya, mengajar profesional ke, jaga bab adab. Tak kira. Maksudnya apa? Adab dan akhlak tu penting untuk keberkatan hidup dia. Pasal apa? Yang mengajar tu bukan orang lain, yang mengajar tu guru di sini. Pesanlah pada anak-anak kita, cucu kita. Boleh tuan-tuan, ya, tu salah satu hijrah. Ya, tu. Balik pada kita tadi, tengok sahabat-sahabat diam macam ada benda di atas kepala. Akhirnya Nabi bersuara, lalu Nabi bersabda sambil memegang dahan tu, memegang anak kayu, dahan kayu lah, ya, dicoret-coretkan dekat atas tanah. Bahasa lama tu mengkorek-korek dengan dahan yang di tangannya. Ia mengangkat kepala sambil bersabda, berlindunglah kamu kepada Allah dari siksa kubur 2 atau 3 kali diulang. Dalil yang hebat, betul. Nabi dah bagi tahu adanya siksa kubur. Tak kira siapa, tetap akan diterima, kecuali orang yang hebat di sisi Allah Ta'ala. Ni, ya. Sekarang Allah cuba kita diperingatkan dengan binatang kecil. Betul? Apa binatang kecil tu? Bukan nyamuk, binatang yang tak nampak. Sampai kita nak bercakap pun terpaksa pakai topeng. Nak sembahyang pun pakai topeng, nak balik rumah pun pakai topeng, nak jumpa kawan pun pakai topeng. Kalau dia lelap, nampak tak dalam topeng? Nampak tak nampak? Nampak mata, betul? Tapi kadang-kadang ada orang lelap, mata terbuka juga. Tu, ya. Tu kena renung kita. Allah hantar SOP baru. Ya, jaga disiplin, jaga kebersihan. Macam-macam berlaku sekarang. Nak masuk masjid pun kena register nama di luar. Guna pula baru application My Sejahtera, My Selangkah. Apa lagi tak tahu lepas ni My. Nampak? SOP yang dihantar Allah Ta'ala, bukan kerajaan, tuan-tuan. Allah hantar.
terlampau hebat sangat pasal kita, leka lara macam-macam perangai kita sebelum ni. Akhirnya Allah hantar undang-undang baru. Akhirnya sejadah pun bawa sendiri, betul? Ustaz pun bawa sejadah sendiri. Nampak? Nak mengingatkan kita. Lama sangat orang tak pegang sejadah. Asyik harapkan sejadah surau, sejadah masjid saja. Sejadah sendiri tak tahu ke mana. Rupanya ada ulama cerita, ada orang tak pernah pegang sejadah. Tak pernah sujud atas sejadah. Wahlah sejadah tu apa nak maksudnya? Maksudnya nak mengingat kita sembahyang. Sujudlah dengan Allah Ta'ala. Allah suruh bagi sejadah, betul? Sekarang semua orang bawa sejadah, nak mengingatkan apa? Ingat sembahyang, ingat Allah Ta'ala. Nampak? Kadang-kadang orang tak kenal sejadah. Yang lagi hebat, surah sejadah, lagi tak kenal. Ada tak? Ada. Dia biasa sembahyang subuh, surah biasa. Tiba-tiba hari Jumaat subuh, imam tukar baru, baca surah sajadah, betul? Tiba-tiba pelik dia. Kenapa jadi 3 rakaat, dia kata. Bangun dia, mubarakah dia. Keluar dia. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Pasal ilmu tak ada. Dia tak mengaji. Ada surah sejadah yang membawa kepada sujud sajadah. Tu berlaku, tuan-tuan. Ni gedang-gedang tu sejadah, tuan. Allah ingatkan kita macam-macam. Yang paling hebat ni, ya, Allah hantar pula hadiah. Apa hadiahnya? Al-Quran Time. Ada ke tak ada, tuan-tuan? Saya kena promote. Salah satu dakwah yang hebat sekarang ni kita promotekan. Bukan benda pelik, benda yang Allah hantar sebagai panduan kita hidup dunia dan akhirat. Apa dia? Al-Quran. Dulu dalam TV cuma berlaku tilawah internasional, betul? Quran dibacakan dulu, sebelum TV Jerah, sebelum TV Oasis, belum ada cerita buat Quran. Dulu ada apa? Siaran langsung tilawah Al-Quran kebangsaan dan internasional. Berapa kali satu hari? Tak ada, ustaz, setahun sekali je. Nampak? Ada tak lagi baca Quran? Ada. Bila? Waktu sahur. Ada tak? Al-Qusairi? Ada waktu sahur. Seronok kita bangun. Bukan nak seronok nak baca Quran. Seronok nak apa? Makan sahur. Tu. Ada di TV baca Quran? Ada. Tiba-tiba baca Quran dalam TV. Apa pasal? Ada VVIP mati. Betul? Ada orang meninggal dunia. Very, very important person meninggal dunia. Takat tu, itulah setakat level yang dia boleh buat. Tapi bila datang COVID-19, Allah hantar program 4 jam satu hari. Betul tak betul? My Quran Time. Allah, tuan-tuan. Kalau tak tengok, tuan-tuan, malu kita dengan Wak Karmon yang di Temuduga di Johor Bahru, di Simpang Renggam. Wak Karmon siap buat gerbang depan rumah tu. TV Hijrah pergi tengok, betul, rupanya betul dia buat gerbang tulis My Quran Time. Color pula tu. Orang lalu depan rumah dia, bukan pergi rumah dia, orang pergi selfie dengan pintu gerbang My Quran Time. Dia nampak, dia ingatkan jangan lupa program Quran tersebut. Allah, tuan-tuan, tu. Yang paling sebab, saya tak ingat nama pakcik tu, yang jual kuih jemput-jemput tu. Umur 73 tahun nak menanggung 12 orang anak. Jual kuih je. Berkat tak? Berkat, tuan-tuan. Berkat apa? Hebat dia, dia tak berhenti jaga Al-Quran. Tiba-tiba ada My Quran Time. Tiap-tiap kali jual kuih, dia mesti cerita pasal My Quran Time. Sampai dia ada orang tak mampu nak beli kuih dia bagi terus kesan Quran tu kepada dia. Apa yang dia minta pada TV Hijrah tu, minta tolong doakan dia. Selagi tak habis My Quran Time sampai 604 hari tu, minta Allah Ta'ala panjangkan umur dia. Dah habis rancangan 604 hari tu, My Quran Time, Allah nak cabut nyawa, cabutlah, dia kata. Kita agak-agak berani tak nak jaga macam tu, kan? Pakcik tu berani, kan? Hebat. Dia dah bersedia nak menghadap Allah Ta'ala dengan bawa My Quran Time. Maksudnya apa? Dia memang dah pegang Quran untuk sampai mati. Ni kita agak-agak, tuan-tuan, follow ke tak follow My Quran Time ni?
Follow ke tak follow? Kalau tak follow, tuan-tuan masih lagi tak berhijrah, tuan-tuan sebenarnya. Ya, hadiah yang paling hebat yang Allah hadiahkan kita, tak dikenakan bayaran. Disuruh baca, disuruh ikut, disuruh amal, baca amal. Betul? Tu. Nampak tuan-tuan? Tak tengok rugi sebenarnya. Daripada tak tahu boleh baca. Betul? Daripada tak tahu baca, boleh baca. Daripada tak tahu taranum, kita boleh tahu bab taranum. Daripada tak tahu bab hukum tajwid, ada bab tajwid dibagi tahu. Satu hari, satu muka surat. Betul? Siap nota lagi. Apa lagi? Siap lagu lagi. Sampai-sampai itu diterjemahkan, ditadaburkan. Ketakutan kita. Selama ni kita baca Quran, Al-Baqarah punya surah tu, tak tahu cerita Yahudi yang hebat. Setengah Al-Baqarah tu cerita Yahudi. Lempar ayat Allah Ta'ala ke belakang, tak nak terima. Kita kalau buat perangai, tak nak terima ayat Allah Ta'ala. Sama tak perangai dengan Yahudi? Lebih kurang, tuan-tuan. Ni diceritakan. Pasal apa? Allah cerita dalam Quran, setengah Al-Baqarah tu 286 ayat, betul? 286 ayat, setengah pada 286 tu cerita Yahudi saja. Baru dia cerita bab lain, bab infak, bab riba, bab hutang. Betul? Yang hujung-hujung tu. Dengar bab infak tu, kita pun kadang-kadang sedih, masih lagi tangguh bab infak. Apa lagi? Bab riba. Ada tak bab riba? Ada, tuan-tuan. Ya, ada. Bab haji umrah pun ada. Ni bab riba. Bukan haram, tuan-tuan, bukan makruh, bukan sunat. Allah perang dengan bab riba. Bayangkan kalau kita masih menyokong lagi bab riba, Allah perang tu, apa Allah buat, tuan-tuan agak-agak? Agak-agak Allah nak buat apa? Orang yang masih lagi dengan riba. Allah nak, dalam Quran tulis, Allah perang. Aku perang dengan orang yang bersekongkol dengan riba. Nak jawab apa, tuan-tuan? Ada tak peluang kita nak patah balik? Ada. Ada perbankan Islam. Ada ke tak ada? Ada, tuan-tuan. Bayangkan, kata Ustaz Fazrul, renungkan siapa-siapa yang masih lagi dipanggil the whole stakeholder, orang putih kata stakeholder mana? Sama siapa yang bersongkokol, yang menegakkan bab riba, kena jawab sendiri besok dengan lidah yang fasih dengan Allah Ta'ala. Pasal Allah tulis dalam Quran dah dibacakan ayat Allah Ta'ala, aku perang riba. Tu riba. Bila riba, hujung dia apa? Hutang. Ada tak cerita pasal hutang? Satu ayat hutang. Banyak ayat dia. Salah satu ayat tu 282. Satu muka surat, satu ayat. Cerita pasal hutang. Satu ustaz tu cerita, sampai satu ketika sahabat ni meninggal. Sahabat menceritakan, sahabat ni Nabi nak sembahyangkan, tak jadi. Bila Nabi tahu sahabat yang meninggal tu ada hutang 3 dirham. 3 dinar ke 3 dirham. Akhirnya sahabat yang lain, ya Rasulullah, kami nak Nabi jadi imam lah, ya Rasulullah. Kami bayar hutang sahabat tu. Akhirnya Nabi patah balik, baru sembayangkan. Allah, tuan-tuan, level hutang. Itu bukan hutang dengan bank, hutang dengan siapa? Manusia. Batu hati-hati kita berhutang. Diceritakan dalam Al-Baqarah, berhutang, catat, tulis. Kalau dalam bank, diakad. Betul? Akad ada, didokumentasikan. Orang putih kata documented, clear. Nampak? Bila mati, ada boleh di-clearkan hutang tu oleh waris dia, ataupun automatic clear pula hutang tu pasal ada insurans macam-macam. Tu kita dengan orang jangan main-main hutang. Saya sendiri pun takut ada buat hutang, bimbang. Pasal apa? Bila mati besok, betul, kita banyak buat pahala, kebajikan waktu kita hidup, tapi kita bimbang, kita tergantung-gantung tak masuk syurga, tuan-tuan. Kita calon ahli syurga, tapi tak bergerak ke dalam syurga. Pasal tergantung dengan bab hutang kita dengan manusia. Pikir lah sikit. Betul? Orang Perak kata, pikir bab hutang kita. Tu.
Balik pada kitab tadi, ya, Nabi kata, berlindunglah kamu kepada Allah dari seksa kubur 2 atau 3 kali. Nabi ulang. Maksudnya dalil ni kuat mengatakan adanya bab seksa kubur. Allah, tuan-tuan, tak tahu macam mana keadaannya. Ya, memang sunyi, sepi kalau tengok kubur. Tak percaya lepas isyak ni pergi ke kubur memang gelap. Betul? Kecuali pasang lampu limpah. Terang. Tapi bila di kampus gelap tak? Gelap, tuan-tuan. Sebab tu salah satu hijrah yang paling hebat ni, hijrah kita pada bab Quran kita. Hijrah yang paling hebat. Saya cerita sedikit, ya, bab nota yang catat pada tuan guru Datuk Syabid Sihabuddin kalau salah saya. Bab hikmah, 15 poin hikmah. Ya, kalau dapat buat hijrah ni, kita kemungkinan jadi umat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Tengok, ya, kita tengok, cuba renung. Kena catat sebenarnya. Kalau tak catat, tengok balik audio kuliah. Ada dalam audio kuliah ataupun ni surau punya rakaman, ya. Tengok yang pertama, 15 hikmah hijrah umat Islam di zaman sekarang, ya. Zaman dulu, zaman Rasulullah, hijrah dia ada 3. Pertama, hijrah akidah. Kedua, hijrah ibadah. Ketiga, hijrah ukhwah. 3 benda dah dibuat zaman Rasulullah SAW. Hijrah ibadah, hijrah akidah, hijrah ukhwah. Zaman kita, zaman memang hebat pancaroba dia. Betul? Apa nak buat? Kata tuan guru ni, ya, ulama dia kata, nak jadi umat kuntum khairun ummah. Betul? Nak jadi umat berjaya, terbaik di dunia di sisi Allah Ta'ala. Yang pertama hijrahlah kita daripada bab syirik kepada bab keimanan. Kita dah memang Islam, tapi masih lagi perangai bab syirik tu masih lagi diekori, di follow macam-macam. Berhentilah bab syirik. Tak kena yakin. Wahai kita baca hari-hari, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bergantung dengan Allah Ta'ala, tak ada bergantung dengan lain. Yakin kita, ya. Kita pun sembahyang tadi baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, tak ada lain, tuan-tuan, Allah saja. Surah Ghafir, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Ghafir ayat nombor 44. Untuk kita bergantung dengan Allah Ta'ala, kita serah bulat-bulat pada Allah Ta'ala. Nak datang sini tadi kita baca bismillahi tawakkaltu Allah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil. Serah terus pada Allah Ta'ala. Accident, mati tak kita? Mati. Syahid, insya-Allah. Pasal kita nak sembahyang berjemaah, pasal kita nak pergi rumah Allah, pasal kita nak pergi ke jalan Allah Ta'ala, nak cari majlis-majlis zikir menyebut nama Allah. Tu kadang-kadang diceritakan dalam kitab di Brunei. Ini dapat di Brunei, Datuk Ismail Kamus hadiah kat saya. Apa dia cerita? Salah satu bab ni menceritakan bumi ni menangis. Bumi menangis, langit pun menangis. Bila orang yang betul-betul takwa dengan Allah Ta'ala, Allah ambil nyawa dia. Dia habis nyawa, habis umurnya. Bumi ni menangis. Pasal apa? Bila dia hidup, dia tak berhenti ingatkan Allah Ta'ala. Suka bumi, rasa nak peluk bumi ni. Tu bila dia mati, masuk liang lahat. Liang lahat tu peluk dia, bukan dia remukkan dia, bukan himpit dia. Dia ibarat ibu memeluk baby, tuan-tuan. Liang lahat, tanah tu, sukanya tanah memeluk orang yang takut betul-betul dengan Allah Ta'ala. Tapi bila mati je, menangis tanah tu, meraung tanah tu. Pasal tak ada lagi orang nak berzikir, nak baca Quran, sujud. Ni kan tentang bumi ni, kita sujud. Tak ada siapa lagi yang bumi, orang yang bumi tu suka. Tu menangis. Langit pun menangis. Pasal apa? Pintu langit tu selalu terbuka untuk orang yang ingat Allah Ta'ala. Terus naik tiap-tiap hari, tiap masa. Dia punya ibadah, dia punya zikir, sedekah, semua cukup naik ke pintu langit. Bila tak ada, mati orang tu, berhenti bab amal ibadah. Nangis tak langit? Menangis sebenarnya, tuan. Tu katakan dulu orang tua-tua, nasi datang pinggan tu sikit, habiskan, dia kata, menangis nasi itu. Betul? Maksudnya apa? Jangan buat pembaziran, marah Allah Ta'ala. Sama macam tu. Ni, ya. Dah azan ke belum? Bagi tahu, kena ikut SOP. Tak nanti kan tak ada, hilang terus kuliah, ya. Berapa dah? 8:20
Ada lagi berapa minit? 8 berapa Isyak? 8.30 35. Ada 10 minit lagi ya. Okey, cepat. Okey, balik pada poin tadi ya. Yang pertama tadi apa? Hijrah daripada syirik kepada iman. Berhentilah bab yang teruk-teruk ni, yang pelik-pelik, tangkal apa tu, berhenti. Ada tak orang main tangkal lagi? Ada tuan-tuan. Tangkal, bersemah, macam-macam kepercayaan karut marut masih lagi dilakukan. Walaupun zaman touchscreen. Yang kedua, hijrah daripada kekufuran kepada Islam. Kita masih lagi nak meraihkan orang-orang yang bab kufur, orang yang kafir. Masih lagi nak raikan. Dah tahu arak tu haram, kita masih lagi nak raikan. Kita masih lagi nak kutip lagi sumber daripada cukai yang bersumberkan yang haram. Ada tak ada? Ada lagi. Nampak? Dah sah dah dalam Quran, dalam Al-Baqarah baru ni, haram arak. Kenapa nak kita petikaikan? Kenapa nak raikan yang kufur, yang kafir? Kenapa? Kita dah mengaku innad dina indallahil Islam. Berhentilah. Hijrah, kena hijrah daripada bab kufur kepada Islam. Yang ketiga, hijrah daripada keduniaan kepada keakhiratan. Berhenti bab dunia. Cukup. Jangan kita dah dengan umur kita yang ada ni, berhentilah. Berhenti bab dunia. Dah 50, 60, 70, apa lagi bab Vespa, apa lagi bab 60-an. Ada lagi tak? Ada tuan. Saya baru ni terserempak grup-grup pencen ni bawa motor besar tu, motor besar. Yang macam tu, yang macam ni, yang macam tu pun ada. Tinggal nak tahu pisang kata ustazah. Pisang sesikat, bawa macam tu kan. Pun ada. Allah tuan. Yang sedih tu bila berhenti KRNR, nak cagak tu tak terdaya tuan. Nak cagak motor, nak stand motor tu tak terdaya. Motor besar-besar, semua hebat-hebat. Baju jangan ceritalah, jaket jangan cerita. Dia tak main jaket kulit ni. Dia main jaket kulit betul. Betul? Sepasang tak tahu berapa ratus tuan. Kasut sebelah kadang-kadang 1,000 juga. Lagi yang besi-besi tu nak pasang. Nak bagi api bila corner tu kan. Dia punya lutut tu nak bagi kena dengan jalan tu kan, nak berapi tu. Banyak kan modal kan. Sekali ustaz dapat duit pencen, sekali dapat duit EPF, sekali semua hidup. Allah tuan-tuan. Umur berapa? 60 ustaz. Allah. Bila nak cagak motor, nak stand motor, terpaksa panggil budak-budak rempit. Mak rempit pakai betul apa? Kecil kan. Ramai tak? Ramai. So 5-6 orang tolong tolak motor pakcik tu. Bila panggil pakcik, marah balik dia. Bro, baru terasa. Allah tuan-tuan, ni sedih tengok tuan. Tu bukan salah, tapi beringatlah ya, dengan keadaan semasa yang Allah tunjuk ni, beringat kita sepatutnya. Tu geng motor, geng basikal ada tak? Sini memang banyak geng basikal. Tak salah main basikal, tak salah kata Ustaz Azhar, betul? Tak salah, rekreasi. Tapi hati-hati, yang motor tu kena hati-hati sebenarnya. Basikal okey lagi, tak laju. Motor pasal apa? Ada masa terlelap. Orang 50, 60, 70 ni ada 1 second terlelap. Duduk sini pun terlelap, betul? Saya pun terlelap. Cuma ceramah ni tak pernah buat terlelap. Kadang-kadang kita pun tak perasan juga terlelap. Dah biasa ceramah cakap di depan meja ni kan, cakap, kita terlelap. Kadang-kadang saya tanya Umar, apa yang saya ceramah tadi? Pernah berlaku pasal apa? Tak cukup tidur. Tapi kan ada 1 second sekali saya bawa kereta tak cukup tidur betul. Dah nak sampai rumah depan UKM tu, betul-betul depan gate UKM tu, nak masuk traffic light tu, boleh saya sondol kereta orang lain. Tu 1 second saja lelap. Terlelap je. Berdentum, tercampak anak orang tu. Allah tuan, nasib baik tak apa-apa. Tu pentingnya doa tuan. Kalau umur dah 60 70 memang anytime untuk terlelap 1 second 2 second. Pasal kita ni dah lemah. Bukan lagi 16 gig tuan-tuan. Dia dah jadi 2 gig dah tinggal sebenarnya. Dah pakai habis. Tinggal 2 gig. Takut overload, betul? Bila overload dia jadi hang. Tu payah tuan. Jaga sikit. Hati-hati mana kita mengayau tadi. Ni. Yang keberapa tadi? Dunia Yang kedua, hijrah daripada kekufuran. Betul?
Yang ketiga, hijrah daripada keduniaan kepada keakhiratan. Berhenti bab dunia ni. Dunia ambil sikit-sikit tak apa. Yang ketiga, yang keempat, hijrah daripada kebendaan kepada amal. Itu pesanan Rasulullah SAW kepada Fatimah anak Nabi. Pada bab benda ni carilah bab amal. Kalau tengok motor, tengok kereta kadang cukuplah. Stop. Kita nak cari bab amal kita, bekal kita di sana. Orang Jawa kata ni kan mampir saja, singgah sebentar saja sebenarnya. Cukup masa Allah panggil. Tu. Yang kelima, hijrah daripada maksiat kepada taubat. Berhenti bab maksiat. Kita kadang-kadang tengok handphone ni bang. Kalau tengok sendiri-sendiri, itu yang kadang-kadang bersendirian tu kita buat dosa. Macam-macam keluar, betul? Gambar dia, video je, rosak kita. Hati-hati. Berhenti dengan bab maksiat, kita balik kepada bab taubat. Pasal apa? Allah tunggu taubat kita, tuan-tuan. Bukan kita nak taubat, Allah tunggu taubat kita. Sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Yang kelima, betul? Yang keenam, hijrah daripada dosa menuju pahala. Cubalah, kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, dah pergi dah pun dia. Apa dia kata? Cari pahala sebanyak mana yang kita mampu. Cari sebanyak mungkin. Dibimbangi generasi kerabat kita di generasi yang akan datang ni kurang pahala. Kemungkinan betul. Salah satunya, kata Ustaz Somad ditanya oleh Dr. Izan, boleh tak kalau Ustaz pergi belajar balik sekarang di Al-Azhar? Belum tahu, dia kata. Dengan keadaan semasa ni, dengan ni, belum tahu. Dia boleh hafal Quran, belum tahu dia boleh hafal hadis, belum tahu. Kalau dia guna benda ni ada zaman sekarang. Susah, tuan-tuan. Tu kesian budak-budak zaman sekarang ni, budak-budak muda. Kita jangan hentam, jangan kita hukum terus. Kesiankan dia, doakan dia, pujuk dia, sayang dia. Pasal apa? Dunia dia, trend dia sekarang ni, zaman dia lain, tak sama kita. Zaman kita kalau tak ada handphone pun, kita boleh buat perjanjian, pakai public phone boleh jumpa mak kita asrama, betul? Dulu. Zaman sekarang payah, tuan-tuan. Dengan keadaan yang masuk dalam handphone ni, kadang-kadang kata Tuan Guru Syekh Nuruddin, tak layak Quran tu diinstalkan dalam handphone. Pasal apa? Dalam handphone ni macam-macam maksiat berlaku dalam handphone ni. Betul tak betul? Online, live berlaku. Kadang-kadang tak jadi adat tu tak ada. Padahal dalam tu dah diinstal bab Quran, bab tafsir, terjemah, semua cukup. Tak jadi apa, tuan. Tu kadang-kadang kita tak jaga bab adab. Hati-hati zaman sekarang ni. Yang seterusnya nombor berapa dah? 7. Yang ketujuh, hijrah daripada perbezaan kepada persamaan. Jangan beza-beza kita ni. Yelah, umur lain-lain, betul. Tapi pangkat lain-lain, harta lain-lain, janganlah. Cukup. Berhentilah. Kita ni orang Perak kata samai aja, betul. Tu dah masuk dah waktu, cukup 7 je. Takat 7. Ada lagi 8, tuan-tuan. Kita sambung bulan depan. Ada lagi 8 lagi bab hijrah. Mudah-mudahan pengisian malam ni kita sama-sama hijrah yang terbaik, yang cantik tu. Follow lah My Quran Time. Biar kita beramal, kita baca, cantik hidup kita dunia dan di akhirat. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, buruk daripada saya. Kita sudah pada kelemahan daripada saya, kita sudah yang surah Al-Fatihah. Suratul Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil amarana wassahya jasadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarrina wa hdiyana fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
الله أكبر